Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jadi kita berjumpa di video part 2. Okey, so jadi macam video sebelum ni, okey, Muklimah dah bagi tahu kita akan masuk kepada kesan-kesan terhadap kadar faedah terhadap ketiga-tiga unit ekonomi. So, jadi kita akan mula dengan kesan kepada pengguna. Kesan kepada pengguna. Okey, so biasanya pengguna dia akan urusan dengan bank biasanya ialah dia akan membuat pinjaman. Dia akan membuat pinjaman. Biasanya pengguna akan buat pinjaman. So jadi bila ada pinjaman, bila pengguna membuat pinjaman, pengguna mampu membeli ataupun berbelanja melebihi kemampuan. Pengguna berbelanja melebihi keperluan. Melebihi keperluan dengan membuat bayaran secara kredit. Melebihi kemampuan. Melalui apa? Melalui bayaran secara kredit ataupun secara hutang lah. Dan arti kata lain, pinjaman. Dan contohnya macam kad kredit. Contoh macam kad kredit. So kad kredit ni sebenarnya ialah pinjaman. Dia salah satu bentuk pinjaman, betul tak? So kad kredit contohnya lagi kan, kad kredit. Kad kredit. Dan juga kita dah pernah belajar dah apa kekurangan dan juga kelebihan bayaran secara kredit ni dekat form 4, dekat bab 3. Kita dah pernah belajar. So, jadi nanti antum boleh tengok balik apa kelebihan dan kekurangan bayaran secara kredit. Bila bayaran secara kredit, salah satunya ialah membolehkan pengguna ataupun pengguna berbelanja melebihi kemampuan. Sebab dia ialah pinjaman. Contohnya nak beli kereta mewah, nak berbelanja, nak shopping dan sebagainya lah. So jadi biasanya pengguna dia buat pinjaman, contoh macam kad kredit, ataupun dia akan buat pinjaman untuk pembelian aset. Pembelian aset. Aset bukan semasa. Aset bukan semasa. Contoh seperti rumah, kereta, lagi dia akan buat pinjaman untuk pembelian barang-barang yang mewah. Of course lah, barang-barang kehendak, barang-barang mewah. Contohnya macam telefon bimbit, emas dan sebagainya lah. So jadi kita akan tengok apakah kesan perubahan kadar faedah kepada pengguna. So kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, kita akan tengok apabila kadar faedah dinaikkan. Mama harap semua dapat kecap apa yang Muklimah nak sampaikan ni. Naik, kadar faedah naik. So apabila kadar faedah naik, macam tadi kita dah belajar dekat video yang sebelum ni, kadar faedah dia akan menyebabkan kos pinjaman berubah. So bila kadar faedah meningkat, secara tak langsung, sekejap ya, I need my pen. Apabila nampak tak? Apabila kadar, boleh guna yang lebih. Apabila kadar faedah meningkat,
Okey, kadar faedah meningkat. Okey, dia akan menyebabkan kos pinjaman meningkat. Okey, maksudnya kita kena bayar lebih, pengguna kena bayar lebih. So, jadi bila pengguna kena bayar lebih, apa yang diorang akan buat ialah mereka akan kurangkan pinjaman. Okey, mereka akan kurangkan jumlah pinjaman. So, jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman akan berkurang. Kenapa pengguna kurangkan jumlah pinjaman? Okey, kenapa? Sebabnya ni, sebabnya kos. Okey, pengguna tak nak tanggung beban kos yang banyak. Jadi dia akan kurangkan jumlah pinjaman. So, oleh itu, okey, bila jumlah pinjaman berkurang, okey, kuasa beli juga akan berkurang. Kuasa beli akan berkurang. Okey, kuasa beli berkurang. Jadi, pengguna kena hadkan perbelanjaan. Okey, akan hadkan perbelanjaan. Okey. Bila hadkan perbelanjaan ni maksudnya permintaan berkurang lah. Okey. Okey, perbelanjaan berkurang. So, permintaan akan berkurang. Permintaan terhadap barang lah. Okey, boleh. Okey, seterusnya kita pergi. Andai kata, okey, kita pergi kepada apabila kadar faedah diturunkan. Okey, apabila kadar faedah diturunkan. Okey. So, apabila kadar faedah diturunkan, okey, apabila kadar faedah diturunkan, maka kos pinjaman akan menurun. Okey, kos pinjaman akan menurun. Okey, jadi pengguna perlu bayar sedikit sahaja untuk pinjaman yang dibuat. Okey, kos pinjaman berkurang, maka pengguna akan lebih banyak. Okey, maksudnya mampu untuk membayar. So, jumlah pinjaman akan meningkat. Okey, jumlah pinjaman meningkat ni maksudnya pengguna meningkat. Okey, ramai pengguna buat pinjaman. Okey, kerana apa? Sebab mereka sanggup menanggung kos faedah. Okey, sanggup. Okey, sanggup. Contohnya sanggup buat pinjaman sebab apa? Sanggup buat pinjaman untuk beli kereta sebabnya kos pinjaman murah. Okey, macam tu. So, apabila jumlah pinjaman meningkat, jadi kuasa beli akan meningkat. Okey, kuasa beli akan meningkat. Apabila kuasa beli meningkat, okey, jadi mereka dapat membeli barang mengikut kehendak yang mereka suka. Okey, so jadi perbelanjaan akan meningkat lah. Perbelanjaan. Okey, perbelanjaan akan meningkat. So, permintaan akan meningkat. Okey. So, itu saja untuk kesan kepada pengguna. Okey, so basically Mak rasa semua macam dah dapat dah idea untuk kesan kadar faedah kepada pengguna. Okey. Tapi Mak mahu ulang sikit. Mak beri kesimpulan. Okey, maksudnya kalau kadar faedah meningkat, okey, dia akan menyebabkan kos pinjaman meningkat. Okey, pengguna kena bayar lebih. Jumlah pinjaman pun akan berkurang sebabnya tak sanggup nak tanggung beban pinjaman. Okey, jadi makanya kuasa beli akan berkurang. Jadi pengguna akan hadkan perbelanjaan, maka perbelanjaan akan berkurang dan juga permintaan akan berkurang secara tak langsung lah.
Okey, seterusnya kalaulah kadar faedah diturunkan, apa kesan dia? Yang pertama, kos pinjaman akan menurun. Okey. Kos pinjaman menurun. So jadi pengguna akan menambahkan pinjaman. Okey, menambahkan jumlah pinjaman. Sebabnya mereka sanggup menanggung pinjaman. Okey, menanggung pinjaman. So, lepas tu kuasa beli meningkat. Jadi, mereka dapat membeli barang-barang kehendak yang mereka inginkan. Maka, perbelanjaan pun akan meningkat. Dan seterusnya, terakhir sekali ialah permintaan akan meningkat. So, itu saja untuk kesan kepada pengguna. So, jadi kita akan pergi kepada video yang seterusnya untuk kesan kepada firma pula. Okay, so kita jumpa di video yang seterusnya. Assalamualaikum.